Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan bin Muhammad Zahir, nombor matrik 057908 daripada Diploma Pengajian Islam dengan Teknologi Maklumat. Okey, baiklah. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang pengenalan Content Creation Tools. Antara isi-isi yang berada dalam pengenalan ialah apa itu content, apa itu content creator, dan apa itu content creation tools. Apa itu content? Content merupakan maklumat dan isi kandungan. Ia ditujukan kepada penonton dan khalayak ramai sama ada melalui seni penerbitan atau komunikasi. Konten juga tersebar melalui pelbagai medium. Antaranya ialah melalui internet, pawagam, televisyen dan lain-lain. Okey, baiklah. Apa itu content creator? Content creator merupakan seorang yang bertanggungjawab terhadap sebarang maklumat yang dikemukakan atau dikongsi dalam media, terutamanya media digital. Seterusnya, content creator juga merupakan orang yang mencipta bahan dan isi yang mempunyai nilai dalam pendidikan dan hiburan. Konten mereka akan disesuaikan mengikut kehendak atau minat penonton. Apa itu content creation tools? Content creation tools merupakan alat untuk mencipta konten. Terdapat berbagai apps yang dapat membantu content creator membuat konten. Antaranya ialah menerusi aplikasi video editor, iaitu aplikasi VN. Okey, baiklah. Saya akan menerangkan tentang contoh content creator yang baik dan yang tidak baik. Bagi content creator yang baik, untuk poin pertama ialah mempunyai idea yang kreatif. Hal ini kerana konten yang menarik biasanya lahir daripada idea yang kreatif. Untuk poin seterusnya, kemahiran komunikasi yang baik. Selain mempunyai kebolehan mencipta konten yang menarik, content creator juga perlu memerlukan kemahiran komunikasi yang baik. Kemahiran ini amat penting supaya tidak berlaku miscommunication dalam penyediaan konten. Untuk poin yang ketiga, bersikap terbuka. Content creator yang berjaya akan menyedari bahawa masih ada banyak lagi hal untuk dipelajarinya dan mereka akan bersikap terbuka terhadap idea atau perspektif yang baharu. Untuk content creator yang tidak baik pula, untuk poin yang pertama, menyalin atau menciplak konten. Content creator mestilah mempunyai minda yang kreatif dan progresif. Oleh itu, seboleh-bolehnya konten yang dicipta adalah semata-mata daripada idea sendiri tanpa menciplak hasil kerja orang lain. Untuk poin seterusnya, cepat mengalah. Untuk menjadi seorang content creator bukanlah mudah. Selain perlu mempunyai kemahiran dan kreativiti yang tinggi, ia juga memerlukan mentaliti yang kuat. Jika konten tidak dilihat atau dikenali oleh ramai orang, seboleh-bolehnya mesti terus berjuang dan bersemangat dalam menangani semua masalah tersebut. Seterusnya, sentiasa membandingkan kerja sendiri dan merendahkan hasil kerja orang lain. Hal ini perlu dielakkan oleh setiap content creator kerana merendahkan hasil kerja orang lain akan dilihat tidak baik. Seterusnya, saya akan menceritakan tentang cara-cara menjadi content creator yang berjaya. Untuk poin yang pertama ialah mengikuti trend atau perkembangan semasa. Content creator mestilah sentiasa mengemaskini tentang perkara yang sedang popular atau yang sedang trend. Sama ada
melalui laman sesawang sama ada TikTok atau Instagram atau melalui media sosial. Matlamatnya tidak lain dan tidak bukan untuk mencari perbincangan untuk konten yang akan dilakukan. Poin yang kedua ialah sentiasa konsisten dalam melakukan kerja. Content creator mestilah membiasakan diri untuk terus konsisten dalam melakukan konten. Jika konten tersebut ialah menerusi video, content creator mestilah kerap membuat turun video yang baru. Secara tidak langsung, konsisten dalam kerja tersebut akan mengasah keupayaan untuk mencipta konten yang lebih menarik dan dapat menarik perhatian penonton. Untuk poin yang ketiga ialah mengembangkan rangkaian. Content creator perlu memperluaskan rangkaian dan mengekalkan hubungan yang baik dengan penonton dan rakan content creator. Ini merupakan kewajipan untuk seorang content creator. Maksudnya ialah jika content creator ingin menjadi content creator yang berjaya, jangan malas untuk menyertai komuniti content creator. Hal ini boleh memperluaskan pandangan dan memudahkan kerja untuk collab antara content creator. Untuk poin yang keempat ialah berhati-hati dalam memilih sumber. Apabila content creator ingin membuat konten, ia mestilah menerusi sumber yang benar. Content creator perlu mempertimbangkan dahulu sama ada sumber tersebut boleh dipercayai dan merupakan sumber yang benar. Maksudnya jangan ambil menerusi satu sumber sahaja. Jika content creator memberi maklumat yang salah, ia akan memalukan diri sendiri. Seterusnya akan hilang kepercayaan daripada peminat. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zikri bin Johari, nombor matriks 057782 daripada Diploma Pekerjaan Islam dan Teknologi Maklumat iTech. Jadi pada tajuk content creation tool ni, kami sekumpulan telah bersepakat untuk menggunakan satu aplikasi iaitu VN Video Editor. VN Video Editor ni adalah satu aplikasi multimedia yang mana ianya menyediakan pengguna cara yang mudah dan senang untuk menghasilkan atau mensunting, iaitu sunting ni edit video pada smartphone atau komputer atau tablet, sama ada perisiannya adalah iOS maupun Android, dan Windows juga boleh download aplikasi VN ni. Aplikasi VN Video Editor ni adalah percuma untuk digunakan tanpa watermark. Untuk watermark tu nanti kawan saya akan memberitahu apa itu watermark dan perbezaan sama ada watermark dan tiada watermark. Jadi pada tajuk content creation tool ni, kami sekumpulan telah bersepakat untuk menggunakan satu aplikasi iaitu VN Video Editor. VN Video Editor ni adalah satu aplikasi multimedia yang mana ianya menyediakan pengguna cara yang mudah dan senang untuk menghasilkan atau mensunting, iaitu sunting ni edit video pada smartphone atau komputer atau tablet, sama ada perisiannya adalah iOS maupun Android,
Dan Windows juga boleh download aplikasi VN ni. Aplikasi VN video editor ni adalah percuma untuk digunakan tanpa watermark. Untuk watermark tu nanti kawan saya akan memberitahu apa itu watermark dan perbezaan sama ada watermark dan tiada watermark. Jadi saya akan tunjuk cara bagaimana untuk download aplikasi VN video editor ni pada peranti Android, yang mana peranti Android tu dia tak support aplikasi ni. Maknanya dalam Google Play Store dia tak ada lah tak ada aplikasi VN video editor ni. Aplikasi VN ni juga boleh didapati dalam operation system Windows. Jadi saya akan tunjukkan bagaimana cara-cara dia. Jadi aplikasi BlueStacks ni macam ni. Ikon dia begini, hijau ni ikon dia dapat tengok Lepas tu kita buka Play Store. Tu kita search je apa VN video editor yang ni kan. Ambil yang ni. Macam saya ni pun saya dah siap download. Jadi tekan je open. Jadi anda semua boleh ni lah guna ni, tekan allow. Jadi anda semua boleh guna aplikasi VN ni daripada Windows juga dengan cara-cara ni Jadi saya akan masuk sedikit pada aplikasi VN video editor ni. Saya akan guna phone lah. Okay, seperti mana yang anda dapat lihat, ni aplikasi VN ni saya dah siap download daripada App Store. Jadi buka je. Ni halaman utama untuk aplikasi ni lah. Anda dapat lihat ni tutorial, stocks, template, filter, music, function and fonts. Ni dua ni yang bawah pada edit ni projek yang telah saya buat. Okay, saya akan masuk sikit pada tutorials. Okay, tutorial ni pada siapa yang ni nak start gunakan aplikasi VN ni, VN channel VN tu sendiri telah sediakan beberapa tutorial untuk ni siapa yang nak start, beginner yang nak start edit video pakai aplikasi VN ni. Anda dapat lihat video editor tutorial ni kan. Ni how to use VN overlay, how to share your VN template dan banyak lagi lah. Jadi saya akan ni untuk siapa yang nak mula boleh tengok tutorial ni. Jadi saya akan masuk pada stocks. Stocks ni tempat di mana untuk untuk menyimpan sama ada video atau foto. Contoh sini saya buat saya create satu ni folder. Saya namakan test, create stock folders. Ni boleh masukkan foto. Contoh saya masukkan ni lah. Saya masukkan ni. Tu kalau kita back, kita ada balik folder yang kita create tadi, test ni, dan ada yang stock yang kita letak tu. Ni so function stock situ untuk menyimpan dalam folder macam tu. Jadi seterusnya saya akan masuk pada templates. Templates ni untuk kita lihat template yang disediakan macam ni. Template ni telah disediakan oleh VN sendiri. Ni TikTok cover,
Instagram story, untuk buat Instagram story. Saya tunjuk satu contoh, dia setiap template ni kena download lah baru boleh kita guna. Contoh ni untuk video, ni foto saja, macam untuk kita nak edit foto saja kan. Kalau ni untuk video, saya ambil contoh ni, macam ni saya dah download, tekan je use. Macam ni dia suruh masukkan 6 footage. So kita masukkan, boleh masukkan gambar atau video, dia dua boleh. Betul kan? Okay. Kena masukkan, sebab footage dia suruh masuk 6. Jadi memang kena masuk 6. Kalau tak boleh guna. Kita tekan next. Macam ni lah akan jadi ni. Hasil je. Macam ni. So ni saya tak nak ni buat. So ni setiap kita masuk 11 benda. Ni 7, kena masuk 7 benda. Okay. Ni my ni kita boleh create template. Macam ni, create from video, kita ambil daripada video. Boleh lah kita nak ambil daripada TikTok ke apa kan, template daripada TikTok. Macam ni, create from music. Macam ni kita boleh masuk link YouTube. Maknanya dia akan hasilkan audio saja tanpa video. Macam ni, extract from video. Contoh kita ambil ni dan dalam ni tengok macam ni. Dalam ni dia keluar audio je, bukan video So kita boleh dengar balik apa yang ni. Create project. So masuk dalam project macam tu lah. Okay, sakit tu je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kashfi bin Muhammad Syukri, memegang biometrik 057772. Jadi saya akan sambung penerangan daripada kawan saya dalam topik content creation tool ni dalam menggunakan apps VN. Okay, jadi saya akan mula menerangkan tentang aplikasi VN ni. Okay, jadi cara nak install VN ni menggunakan mobile ataupun laptop ada kawan saya terangkan. Jadi saya akan menerangkan beberapa fungsi asas yang ada dekat ke depan apps ni lah. Okay. Jadi tadi kawan saya dah terangkan tentang tutorial, stock dan template. So sekarang saya akan terangkan fungsi filter, music, sound effects dan font. Okay. So kita mula dari filter. Okay, filter ni fungsi dia kita tahu untuk tambahkan lagi kecantikan tambah cantik untuk satu gambar atau video tu kan. So dia letak dekat sini filter untuk apa? Untuk kita import dari mana-mana telefon ke, dari mana-mana aplikasi ke, apa-apa filter yang kita nak. So kita tak payah, kita bukannya hanya boleh guna filter yang VN ni sediakan, kita juga boleh guna dari mana-mana yang kita import kan. Okay, so next music. Music ni dalam VN ni dia ada sediakan juga beberapa sediakan muzik berapa ni. Just kita kena download kalau kita nak pakai. Saya kita tengok saya ada download satu. Jadi saya nak gunakan muzik ni nanti waktu saya buat projek. Okay. So kita juga boleh import daripada mana-mana lagu yang kita nak. Contoh kita ada lagu dalam phone kita boleh ambil dekat My Music ni. Kita juga so kita pilih satu lagu, kita boleh install. Saya tak ada, jadi tak boleh nak install. Okay, next seterusnya sound effects. Sound effects ni dia macam muzik tapi dia tak panjang, dia 0 hingga 3 saat macam tu je bunyi. Contohnya saya buat satu contoh. Saya ambil Fanny. Amazing. Dia just
bunyi yang pendek. Dia kegunaan dia kalau macam saya nak guna sound effects ni waktu dari satu video klip saya nak pindah ke satu video klip, saya akan guna sound effects ni. Jadi yang terakhir sekali adalah font. So fungsi font ni dia adalah tulisan. So font ni ada banyak jenis, kita boleh tengok contoh-contoh font ni nanti waktu bila kita dah start untuk buat projek kita nanti. Jadi kita akan proceed untuk ke new project. Sekarang saya akan tunjukkan satu contoh atau cara untuk kita gunakan VN untuk kita buat satu projek ataupun satu gambar, satu editan video lah. Jadi kita tekan button tambah bawah tu. So kat sini kita tengok VN ni bukan je kita boleh edit untuk video. Kita juga boleh buat story, template, foto dengan overlay. So stories dan overlay ni adalah benda yang baru diupdate waktu yang benda yang baru untuk VN ni, sebab sebelum ni dia tak ada. So kita tengok the function stories. Stories ni dia untuk memudahkan kita untuk kita buat satu video yang ada video macam kecil, video highlight lah, yang macam ada tulisan kan. Jadi saya tunjuk contohnya. Kita tulis dulu kampung kan. So tekan, kita add clip. Kita pilih video dan gambar yang kita nak, tapi saya masukkan video je. Next. Kita tengok dekat sini dia dah buat macam satu highlight untuk video klip kita. So semua fungsi bawah ni semua kita boleh guna, tapi saya akan tunjukkan waktu untuk buat new project nanti, sebab fungsi ni semua akan guna waktu untuk buat new project. Next ada overlay. Overlay ni untuk gambar, untuk foto. Tengok macam ni satu contoh saya ambil, saya use. Dia khas untuk gambar je. Dia macam stories juga, tapi stories tu dia panjang. Overlay ni foto dia kita kena, dia dah letakkan berapa footage yang kita kena guna kan. Macam ni saya ada 2 je. So kita tengok contoh. Jadi dia macam tu je. Terusnya template. Template ni VN ni dia dah sediakan base untuk template tu. So jadi ada banyak, kalau kita nak guna mana-mana kita just tekan dan kita kena download. Contoh saya dah download satu macam ni. Tekan use. Pilih satu gambar. Next. Jadi nampak dia dah sediakan base untuk template ni. So just kita masuk gambar dan kita boleh edit dia. Kita tekan kat ada edit kat situ, kita tekan. Jadi kita boleh crop, kita boleh filter, nak kasi gambar tu kan. Jadi itu untuk function template. Dan seterusnya foto. Foto ni macam biasalah, bukan VN. So, kita pun tahu ada banyak lagi apps yang untuk edit untuk foto, tapi sekarang ni kita nak fokuskan untuk edit video so kita tekan new project ni. Jadi kat sini pilih video atau gambar yang nak kita masukkan dalam projek kita. Tekan. So sekarang ni saya akan terangkan semua fungsi yang ada dekat dalam VN ni waktu kita nak edit. First kali fungsi music. Tekan music. Kat sini kita tengok ada music, sound FX dan record kan. Music dulu. Music ni macam saya cakap tadi, VN ni dah sediakan, ataupun kita nak guna muzik yang kita punya muzik yang kita dah download, bukan waktu VN ni lah, sebelum ni kita dah download kan. So saya guna muzik VN je. Saya dah download satu, saya tekan use. Tekan download. So nampak kita mainkan. Jadi muzik tu akan play sekali dengan video tu. Tapi dalam video saya ni ada lagu, so saya nak mute kan dulu. Saya
Akar volume. Okay, so music dari VN tu main dengan lagu tu. Dan okay, kita juga boleh adjust untuk kita nak, contoh nak lagu ni kita nak untuk satu video klip je. So kita tarik, kita drag dari ujung tu sampai ke mana yang kita nak. Ataupun kita nak ni untuk video klip yang kedua je, okay, kita hold, kita gerakkan dia, kita letak. Okay, lepas tu dia akan main untuk tu je lah. Tapi saya nak main dari awal sampai habis. So saya akan setting dia mula sampai habis. Itu music. Kalau sound FS macam bunyi apa-apa bunyi yang kita nak, okay, saya use satu macam tu kita dengar dia bunyi dia tak kuat sangat. Lepas tu dia tak lama jadi dia lebih sesuai untuk kita nak letak dia untuk dia satu video klip ke satu video klip. Okay, kalau fungsi record pula, record ni contoh kalau kita nak adakan suara, kita boleh record suara kita terus, kita tak payah nak import kita punya voice kita dari luar, kita boleh terus record kat sini kalau kita nak cakap terangkan apa-apa ke dalam video ni. So itulah fungsi untuk muzik ada 3. Okay, seterusnya subtitle. Subtitle ni kita tulisan yang kita nak letak dalam kita punya video ni. Okay, contohnya saya, jadi kita pilih dulu dia punya style mana yang kita nak. Dia ada banyak, ni saya pilih satu. Okay, saya nak macam ni. Lepas tu saya pilih warna huruf yang saya nak. Juga perlu besarkan dia. Kita boleh gerakkan kat mana yang kita nak. Okay, pilih mana. Next, font. Ada banyak font, pilih salah satu. Lepas tu dia tukar tulisan tu jadi macam suasana. Okay, yang saya nak buat lah tulisan dia suasana kampung. Kita juga boleh gerakkan kat mana kita nak dia start dari awal ada ke ataupun nak tengah-tengah ke, kita nak berapa panjang start tu ada, kita boleh drag je. Saya tak macam ni je. Jadi kita tengok lah. Okay, nampak tulisan tu keluar, hilang. Okay, itu fungsi tu. Okay, seterusnya kita juga boleh apa, okay, jadikan video ni sebagai video background untuk fungsi yang add sticker tu. Okay, kita tekan tu contoh, kita ambil satu gambar. Nampak, kita boleh buat macam ni. Jadi gambar tu pun kita boleh adjust, kita nak panjang mana ataupun tak nak atau apa. Okay, saya tak nak ada gambar kan, so saya tak letak lah apa-apa gambar kat situ. Okay. Next, okay, itu dah. Okay, seterusnya saya akan okay, lepas tu tengok dekat video klip yang kita letak ada button tambah tu kan, tambah warna putih tu. So itu function dia untuk macam mana kita nak video tu masuk kan. Okay, contohnya okay, saya ada video ni, saya nak ke video dekat tu, saya nak cara dia masuk macam ni. Okay, dia ada banyak jadi pilih satu. Okay, saya ingat ni dia tengok dari satu video klip ke video klip tu, dia ada cara dia masuk tu. Dia tak ada masuk macam tu je, dia ada deserve blur ke kan, dia boleh pilih lah. Okay, okay, next.
Okay, saya akan start terangkan bahagian bawah tu. Start daripada filter, sebab template ni kita tak boleh masukkan template dalam video yang kita, dalam video project ni. Okay, so, kita guna filter ni macam saya cakap tadi, untuk kita tukar jadikan gambar yang kita tu lebih menarik lah, lebih cantik ke, lebih estetik ke kan. Okay, ada banyak, ataupun kalau kita macam kita nak adjust sendiri pun kita boleh kan. Kita boleh lah, kalau siapa yang reti, siapa yang lebih tahu, dia boleh lah buat kan. Okay, filter seterusnya speed. Okay, ni kita tengok. Ni speed biasa untuk video tadi, tapi saya nak kasih ada slow motion dengan laju sikit. Jadi saya gerakkan je. Tadi line tadi tu kita boleh gerakkan. Okay, jadi kita tengok. Dia akan slow motion bahagian. Boleh lah untuk kita kasih laju ke slow kan. Okay, split dan next split. Okay, split ni dalam satu video klip tu, satu video klip kita split untuk kita potongkan satu tu jadi dua atau tiga bahagian, ikut suka berapa bahagian kita nak. Okay, kita tekan split, tengok tadi dia satu, dia ada dua bahagian dalam satu video klip yang sama, ada dua bahagian, tiga bahagian. Okay, kalau tak nak kita back je. Okay, seterusnya trim fungsi dia. Okay, video ni 9 minit tapi kita tak nak 9 minit, kita nak 5 minit atau 5 atau 9 saat. Kita tak nak video tu lama. Okay, kita gerakkan je tu, kita drag dia. Okay, jadi banyak ni dia akan ambil daripada video asal kan. Okay, trim. Seterusnya FX. Tadi yang saya tunjuk ni sound FX. Ini FX ni untuk dalam video tu, video tengah bergerak. Okay, jadi saya tunjuk contoh, saya pilih satu, mainkan dia. Dia efek untuk efek ni ke selalunya dipakai, contoh orang pakai waktu apa, macam tadi saya ada tulisan kan. Okay, tulisan orang letak tulisan sebab nak kasi nampak macam tulisan tu masuk, gaya dia masuk tu, dia bergerak macam tu kan. Okay, tengok kan. Okay, jadi boleh nampak gaya sikit lah itu kan, FX tu. Okay, next delete. Macam delete ni, kita nak delete apa video klip ni ke, ataupun kita tekan apa-apa yang kita tak nak. Dekat project tu ada dekat button delete. Okay, jadi seterusnya extract audio ni. Okay, fungsi dia, kalau dalam video klip yang kita masukkan dalam video project ni, kita boleh asingkan video yang dalam video klip, sound yang dalam video klip tu kita boleh keluarkan dia. Okay, nampak bila saya tekan dia ada dekat atas daripada muzik yang kita dah buat tadi tu. Jadi kalau kita nak guna juga video tu, nak gunakan juga audio tu, kita boleh lah. Kalau tak nak, okay, kita delete je kan. So jadi dalam video asli tak ada muzik yang asal dia lah. Okay, seterusnya volume untuk kita tadilah, untuk volume asli video kita nak guna ke, kita nak kita slow atau kuatkan lah. Okay, seterusnya background ni latar belakang untuk video klip kita. Okay, saya kecilkan jadi baru kita boleh nampak background dia. So kita boleh juga tukar warna background yang kita nak kan. Ambil pilih satu. Okay, jadi tapi kita kena kecilkan dululah video klip yang asal tu, untuk kita nampak function background ni. Border ni pula, border untuk bila kita dah ada background, jadi border kita mestilah ada warna kan. Jadi ini size untuk border tu, so kita pilih warna border yang kita nak. Okay,
Jadi kita tengok. Jadi ini hasil yang saya cuma buat bukan sebagai contoh utama lah. Ini untuk contoh saya tunjukkan fungsi-fungsi yang ada dulu. Okay. Jadi kalau fungsi selebihnya saya akan serahkan kepada kawan saya lah untuk terangkan. Jadi saya rasa itu saja dulu saya. Maaf kalau ada penerangan yang tidak memuaskan hati. Kalau ada soalan nanti boleh tanya sekali. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amirul Naim bin Abdul Wahab, nombor matrik 057753 daripada Diploma Pengajian Islam dengan Teknologi Maklumat. Jadi insya-Allah saya akan sambung pembentangan daripada rakan saya sebentar. Baik, insya-Allah jadi saya akan sambung berkaitan dengan tutorial menggunakan aplikasi VN. Okey, features yang saya akan tunjukkan adalah crop, mirror, flip, zoom dan juga reverse serta freeze. Okey, jadi features yang pertama adalah crop. Crop ni fungsi dia apa? Fungsi dia untuk kita tukar saiz video tu. Contoh kalau kita nak post kat YouTube kan, dia sesuai guna ni saiz YouTube ni. Jadi video dia kalau kita tengok dari YouTube jadi cantik lah, jadi sesuai. Seterusnya Instagram ada dua, yang ini dan juga yang ini. Dan kalau kita nak post dekat TikTok ada saiz dia lah, yang ini. Jadi full panjang sebab TikTok tu ya panjang kan, telefon kita mendekat. Okey, lepas tu ada saiz-saiz lain lah. Ada ni. Lepas tu free pun boleh, kita boleh adjust sendiri. Kita nak besar sikit, nak kecil sikit, besar sikit. Okey, apply. Seterusnya adalah mirror. Mirror ni dia tukar video tu sebelah kanan jadi sebelah kiri, sebelah kiri jadi sebelah kanan. Kita tekan, nampak dia tukar kedudukan pokok tu. Okey, seterusnya adalah flip. Flip ni daripada bawah ke atas, daripada bawah ke atas. Jadi saya tekan, pokok dah dekat atas. Jadi dia jadi pelik. Tekan pokok tiba terampung ke atas kan. Jadi kita balik semula, pokok bawah, awan atas. Macam tu. Seterusnya adalah zoom. Okey, seperti mana kita tahu, just slow sikit. Bila kita tekan zoom, okey, dia ada zoom out, ada zoom in, ada move right, move left, down dengan out. Terus dia tekan out ni, nampak? Efek video tu dia macam zoom out ke belakang sikit. Bila kita zoom in, nampak? Efek dia zoom in lah, dia ke depan, dia rapat dengan pokok. Move right, nampak? Efek dia bergerak ke kanan. Move left, gerak ke kiri. Okay, move down, biasa gerak ke bawah. Dan move up, dia akan gerak ke atas. Okay, kita none lah sebab kita tak guna efek tu. Okay, seterusnya adalah reverse. Reverse ni macam kita faham lah, dia reverse balik video tu. Okay, sekejap, dia proses je. Saya proses ni ambil masa sikit. Okay, video ni reverse lah kan. Contoh kalau kita rakam gambar kereta ke apa, dia akan reverse. Kereta tu jalan straight, tapi kalau kita tekan efek reverse ni jadi reverse. Kita undo semula lah. Dan seterusnya adalah itu je lah. Seterusnya saya ajar cara untuk save. Save ni tapi dia tak export lagi, dia cuma save je. Apa yang kita edit ni dia save, simpan file yang kita edit tu. Kita tekan save lah. Jadi dah siap save. Okay, seterusnya saya akan ajar cara untuk export video tu. Okay, export. Kita boleh pilih export setting 540 60 frame per second. Size ada tulis sini. Size ni jangkaan je. Dia jangka size ni, file video ni 30.51 MB. Jadi kita export. Export. Saya cakap jangan lock screen telefon atau tutup apps ni sebab nanti dia akan ganggu proses mengeksport video ni. Okey. Okey, siap. Dan itu sajalah.
tutorial menggunakan aplikasi VN. Okay, supaya kita boleh save kat album telefon ataupun kita boleh save lepas tu kita post lah kat mana-mana dekat apps VN ke, dekat YouTube ke sebagainya. Itu saja untuk tutorial menggunakan aplikasi VN. Sekian. Setiap perkara kat dunia ni ada kebaikan dan ada keburukan. Dan content creation tool ni juga ada kebaikannya dan ada juga keburukannya. Dan antara kebaikan ni adalah memudahkan urusan mencipta sesuatu konten. Jadi urusan nak buat video, urusan nak edit gambar, nak buat poster dan sebagainya jadi lebih mudah berbanding dengan tidak menggunakan content creation tool. Jimat masa, simple dan lebih bagus kualitinya. Okey, dan seterusnya, kebaikan seterusnya adalah boleh digunakan untuk mempromosikan perniagaan, menyebarkan ilmu dan sebagainya. Kita boleh gunakan content creation tool ni untuk buat macam-macam. Untuk buat video, buat poster, buat iklan dan sebagainya. Dan tujuan semua tu adalah untuk mempromosikan perniagaan, sebarkan ilmu, sebarkan dakwah, sebarkan ajaran Islam dan sebagainya. Dan ini adalah sesuatu, ini akan memberikan impak yang besar terhadap agama dan bagi kebaikan kepada masyarakat, kepada ummah. Okay. Dan kebaikan content creation tool yang ketiga yang saya boleh berikan adalah membuka peluang pekerjaan serta mencari pendapatan. Okey, untuk pengetahuan, kita boleh memasukkan kemahiran kita menggunakan sesuatu content creation tool dalam resume untuk memohon sesuatu kerja. Dan kita juga boleh mempromosikan diri untuk menyediakan perkhidmatan mengedit video, mencipta poster dan sebagainya kepada sesiapa saja. Dan kita boleh dapat income, dapat duit daripada perkhidmatan yang kita tawarkan. Sebab ada company, ada syarikat yang mungkin syarikat yang baru atau sebagainya mencari tidak mengambil pekerja, tak ambil pekerja yang khas untuk buat poster dan sebagainya, tapi mereka hanya upah orang yang ada menjalankan perkhidmatan untuk apa yang mereka nak. Contoh kalau diorang nak gambar, diorang nak poster, diorang atau diorang nak video, diorang akan carilah orang yang sediakan perkhidmatan. Dan mereka yang sediakan perkhidmatan ni menggunakan content creation tool. Okay. Baik, seterusnya InsyaAllah sebabkan saya dah kongsikan kebaikan content creation tool, saya akan memastikan semuanya stabil. Jadi saya akan kongsi pula keburukan content creation tool. Dan keburukan yang pertama adalah gunakan content creation tool ni untuk menyebarkan keburukan, fitnah dan sebagainya. Seperti yang kita tahu, content creation tool ni macam-macam. Kita boleh gunakan dia untuk buat macam-macam, untuk buat gambar, buat video, buat poster dan sebagainya. Tapi ada manusia yang menyalahgunakan content creation tool ni untuk menyebarkan fitnah, untuk menyebarkan keburukan, untuk menyebarkan ideologi yang tidak bermanfaat dan tidak berasas. Okey, sebagai contoh, Ahmad dia nampak kawan dia Ali mencuri, kan? Lepas tu dia rakam. Lepas dia rakam tu, dia tak gunakan rakaman video tu untuk jadikan bahan bukti untuk buat laporan dekat balai polis dan sebagainya. Tapi dia edit video dia rakam tu, dia gantikan muka pencuri tu dengan muka orang lain, muka orang lain lah. Lepas tu dia sebarkan dekat media sosial, dekat WhatsApp, dekat Telegram, dekat TikTok dan sebagainya. Jadi benda tu telah menjatuhkan fitnah terhadap orang yang dia edit tu, orang yang digunakan muka untuk edit tu, dan jatuh fitnah terhadap orang tu. Jadi benda ni benda yang tidak berfaedah dan tidak mendatangkan manfaat kepada masyarakat serta ummah. Jadi semoga kita jauhkan dirilah daripada sifat yang tidak berasas ni. Okey, seterusnya membazir duit. Membazir duit ni kerana kebanyakan content creation tool ni
untuk mendapatkan perkhidmatan yang lebih advance ataupun premium, kita perlu bayar. Dan sedangkan masih ada content creation tool yang menawarkan perkhidmatan dengan percuma. Tapi ada kekurangannya lah. Okay. Tapi mungkin bagi sesetengah orang, tak apa nak bazirkan duit, nak habiskan duit untuk content creation tool yang premium dan sebagainya. Tetapi bagi orang yang tak mampu, orang yang tak pandai nak mengukur baju di badan sendiri, mereka nak juga mereka habiskan duit, padahal ada je yang percuma dan sebagainya, yang boleh menawarkan khidmat yang sama, boleh menawarkan features yang sama dengan yang berbayar, tapi mungkin kerana kurang popular dan sebagainya, jadi orang tak tahu, orang tak nampak. Dan itulah keburukan yang terdapat pada content creation tool. Okay, baik. Jadi insyaAllah saya ingin berkongsi sesuatu hadis. Nabi SAW bersabda, sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Jadi sebaik-baik manusia adalah yang bagi manfaat kepada orang lain. Gunakan kemahiran content creation tool ni untuk bagi manfaat kepada orang lain. Macam contoh tadi, kita sediakan perkhidmatan untuk edit video, untuk buat poster dan sebagainya. Kita gunakannya untuk bagi bantuan, bagi manfaat lah kepada orang lain. Janganlah kita gunakan kemahiran edit gambar, edit video kita tu untuk sebarkan fitnah, untuk jatuhkan orang lain, sebab hasad dengki kita. Jadi insyaAllah sama-sama kita hayati hadis ni dan bagi manfaat kepada orang lain. Baik, seterusnya adalah kesimpulan bagi tajuk content creation tool. Okay, seperti mana yang kita tahu, content creation tool ni sangat mudah digunakan, sangat mudah untuk kita dapatkan. Tak kisah di telefon pintar Android ataupun iPhone ataupun sebagainya, dan dekat laptop Windows ke, dekat MacBook ke, kita boleh dapatkan content creation tool ni dengan sangat mudah. Banyak macam-macam ada VN, ada CapCut, ada sebagainya lah untuk buat video. Jadi kita sebagai masyarakat yang hidup pada era globalisasi ni, kita sepatutnya memanfaatkan content creation tool yang ada untuk melakukan sesuatu kebaikan, untuk menyebarkan kebaikan, bukan untuk menggunakannya sebagai sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang buruk, sesuatu yang keji dan sebagainya. Jadi sama-sama kita muhasabah dan memanfaatkanlah content creation tu ni, insyaAllah. Baik, tanpa buang masa, kami akan kongsikan hasil terakhir video yang kami dah selesai edit atau hasilkan menggunakan aplikasi VN. Tanpa buang masa, mari kita ke video. Jadi itu saja dari kepada kami. Kalau ada soalan boleh tanya. Mana video hasil last ni? Kata ada video tadi kan? Ada Ustaz tapi dia tak mainkan tadi. Cuba tunjuk last lepas awak buat dah edit jadi macam mana?
Ada tak? Kalau tak Ada ada, sekejap. kalau tak ada tu soalan je lah.